Assalamualaikum diucapkan kepada Prof. Madia Dr. Rahimah binti Embun dan semua. Nama diberi Wan Alia Izzati binti Wan Abdullah, nombor matrik 074225. Saya Muhammad Hafizur Rahman bin Muhammad Sofi, nombor matrik 074173. Nama saya Nur Akhtar Madha Mitidin dan nombor matrik ialah 074164. Bagi tugasan pembentangan ini, kumpulan kami memilih tajuk mengaplikasikan kaedah tunjuk, nyanyi, latihan dalam meningkatkan kemahiran mengingat nama sayur-sayuran dalam bahasa Arab. Berikut merupakan isi kandungan untuk tugasan kami. Kumpulan kami memilih tajuk ini adalah kerana bahasa Arab merupakan pelajaran teras dalam kurikulum standard sekolah rendah. Melalui mata pelajaran ini juga, murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri serta berkemampuan melahirkan masyarakat yang celik huruf dalam menyebut, mengenal dan mengingat kalimah bahasa Arab. Kajian ini dijalankan dalam usaha mencari teknik dan kaedah pengajaran yang sesuai dalam membantu murid untuk menguasai kalimah-kalimah bahasa Arab seterusnya dapat menarik minat mereka untuk menguasai mata pelajaran ini. Kumpulan kami memilih untuk membuat tugasan ini di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Dungun kerana salah seorang daripada ahli kumpulan kami mengajar di sekolah tersebut. Sekolah Sri Al-Amin Dungun adalah sekolah swasta yang ditubuhkan pada tahun 2000 dan telah mendapat kelulusan Kementerian Pelajaran Malaysia. Terdapat seramai 317 orang pelajar dan 30 orang guru yang mengajar di sekolah ini. Seterusnya, fokus kajian. Kajian kami berfokuskan kepada topik sayur-sayuran dengan menggunakan kaedah tunjuk, nyanyi, latihan iaitu tu nyala. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemahiran menyebut, mengenal dan mengingat kalimah tersebut dalam penguasaan pembacaan bahasa Arab terhadap 3 orang murid tahun 3. Yang ketiga adalah kaedah-kaedah yang digunakan oleh kami adalah dengan pengumpulan data awal melalui ujian pra, pemerhatian, temu bual dan ujian pos terhadap murid yang telah dikenal pasti. Berikut merupakan konsep penggunaan kaedah tunyala. Pertama, tunjuk. Kedua, nyanyi. Ketiga, latihan. Kaedah tunyala yang pertama adalah tunjuk. Kaedah ini menggunakan strategi berpusatkan murid dan menggunakan pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran yang sentiasa menjadi kegemaran murid, terutamanya murid sekolah rendah. Kaedah pertama yang digunakan ialah kaedah tunjuk, iaitu murid diperkenalkan dengan sayur-sayuran bahasa Arab dengan menggunakan video animasi serta aplikasi live worksheet dan workwall. Aplikasi yang digunakan sebagai bahan bantu mengajar agar menjadi tarikan kepada murid. Seterusnya, kaedah tunyala kedua ialah nyanyi. Nyanyi bertujuan untuk meningkatkan tahap keyakinan murid dalam mengingati nama sayur-sayuran dalam bahasa Arab. Kaedah menyanyi ini bertujuan untuk murid-murid boleh menyebut dan mengingat nama sayur-sayuran dalam bahasa Arab dengan betul. Menurut Hansen dan Benstroff 2002, hasil kajian lepas menunjukkan bahawa skor pencapaian murid meningkat dengan menggunakan muzik dalam program membaca. Kaedah tunyala terakhir adalah latihan. Murid akan diberi latih tubi yang mana turut dinilai sebagai ujian pos untuk memastikan mereka benar-benar mengingati kalimah yang telah diuji. Berikut merupakan soratan literatur dan rujukan serta maklumat tambahan yang berkaitan dengan tajuk kumpulan kami iaitu konsep tu nyala, tunjuk, nyanyi dan latihan. Okey, baik. Seterusnya permasalahan kajian. Pertama, murid tidak dapat menyebut kalimah bahasa Arab dengan sebutan dan baris yang betul. Kedua, murid keliru dan sukar untuk menghafal kalimah bahasa Arab dengan tepat. Yang ketiga, murid kurang berminat untuk menghafal kalimah-kalimah baru dalam bahasa Arab dalam setiap topik yang dipelajari. Terima kasih kepada rakan saya Nur Alia. Seterusnya saya akan sambung kepada bahagian objektif kajian. Yang pertama sekali ialah objektif kami adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam mengingati kalimah bahasa Arab dengan menggunakan kaedah tunyala. Seterusnya, kedua ialah untuk meningkatkan kemahiran mengingati murid dalam menghafal kalimah bahasa Arab dengan menggunakan kaedah tunyala dengan berkesan.
Kemudian yang ketiga ialah bertujuan untuk menerapkan minat dalam diri murid tahun 3 untuk meningkatkan penguasaan kemahiran mengingati bahasa Arab dengan menggunakan kaedah Tunyala. Seterusnya kita pergi kepada bahagian metodologi. Jadi model kajian yang kami gunakan ini ialah Chemist dan McTaggart sebagai panduan kepada melaksanakan kajian, dan kajian ini kami akan gunakan dua bentuk kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan juga kuantitatif untuk menganalisis data. Okey, jadi untuk kuantitatif kami akan mengumpul data dengan menggunakan ujian pra dan juga ujian post, manakala ujian kualitatif pula ialah analisis dokumen daripada latihan-latihan murid dalam kelas, temu bual dan juga pemerhatian. Jadi temu bual ni kita akan laksanakanlah secara berkelompok dan juga akan dirakam, dan hasil temu bual tersebut akan direkodkan ke dalam borang temu bual. Okey, seterusnya kita pergi kepada refleksi kajian. Okey, jadi murid ni perlulah menguasai kemahiran mengingat kalimah dalam bahasa Arab, kerana tidak semualah pelajar atau murid ni mempunyai kemahiran mengingat kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kajian ini adalah bertujuan untuk membina sikap yang positif dan juga motivasi yang tinggi dalam kalangan pelajar, serta dapat menyemai kecemerlangan pelajar dalam mengingati kalimah bahasa Arab. Jadi pengkaji perlulah menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik, serta perlulah mahir menggunakan teknologi maklumat supaya murid dapat melibatkan diri secara aktif semasa sesi pembelajaran. Okey, seterusnya ini adalah peserta kajian. Jadi murid yang kami pilih untuk kajian tindakan ini hanyalah 3 orang sahaja, iaitu pelajar yang mana bernama Iman, Koes dan juga Akif. Jadi ini merupakan jadual berkenaan tentang ciri-ciri pelajar ataupun peserta kajian yang kami pilih untuk kajian tindakan ini. Okey, jadi kita terus kepada pengumpulan data awal pula. Okey, yang pertama sekali untuk mengumpul data ni kita akan jalankan ujian peran dan juga aktiviti awal kepada peserta pada tarikh 13 April 2023, dan kami akan sediakan satu bentuk soalan penilaian kepada peserta kajian. Selain itu juga kami menggunakan kaedah pemerhatian dan juga temu bual, serta membuat semakan dokumen lain seperti rekod penilaian diagnostik, rekod keputusan penilaian tahunan dan juga data daripada pentaksiran bilik darjah. Jadi ini merupakan gambar yang pertama, iaitu sesi temu bual bersama dengan peserta kajian. Gambar yang kedua pula ialah berkenaan tentang sesi ujian diagnostik bersama dengan peserta kajian. Okey, seterusnya kita pergi kepada cadangan kajian tindakan. Okey, untuk bahagian ini ia merupakan gambaran awal kepada aliran permainan ataupun aktiviti yang akan kita laksanakan kepada peserta kajian. Okey, yang pertama sekali ialah kami akan gunakan kaedah tunjuk ajar, iaitu tunjuk berkenaan perkataan bahasa Arab yang mana bertemakan sayur-sayuran. Kemudian seterusnya ialah kami menjalankan ujian pra. Okey, di sini kami akan ajar peserta terlebih dahulu melalui kaedah nyanyian, iaitu nyanyi bahasa Arab, okey, melalui video animasi dan juga permainan ringkas menggunakan aplikasi Wordwall. Seterusnya kami akan melakukan ujian puslah, yang mana kami akan menilai semula pelajar dari segi ingatan untuk menguji tahap ingatan mereka terhadap perkataan, sebutan dan juga nyanyian, iaitu latihan bagi melihat sejauh mana tahap pencapaian mereka dalam bahasa Arab ni, adakah semakin meningkat ataupun tiada perubahan yang ditunjukkan. Kemudian pada akhir kajian tindakan ini kami memberikan borang temu bual kepada peserta sebagai maklum balas kepada kajian tindakan yang kami laksanakan ini. Okay, jadi itu sahaja daripada saya, dan saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk bahagian perancangan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan perancangan kami dalam melaksanakan kajian tindakan. Untuk perancangan langkah-langkah tindakan, kami memilih model Chemist dan McTaggart 1988 sebagai panduan kami dalam melaksanakan kajian ini. Dalam melaksanakan kajian tindakan kami telah memilih satu model, iaitu model kajian tindakan Chemist dan McTaggart 1988 sebagai panduan kami dalam melaksanakan kajian kami ini, iaitu sebagai dalam satu kitaran bermula dengan tinjauan awal, seterusnya merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan memerhati, seterusnya mereflek. Seterusnya dalam melaksanakan kajian tindakan kami telah melakukan satu tinjauan awal terhadap murid tahun 3 dengan cara menyemak rekod penilaian akhir tahun
dan melaksanakan ujian diagnostik sebelum kami memilih peserta kajian. Seterusnya, dalam merancang satu tindakan, kami telah membina satu video animasi sayur-sayuran dan permainan word wall dalam bahasa Arab menggunakan aplikasi yang telah ada di dalam internet. Seterusnya, dalam melaksanakan tindakan dan memerhati, kami melaksanakan ujian pra melalui lembaran kerja yang tersedia. Seterusnya, melakukan pengukuhan kemahiran mengingat dengan pelaksanaan nyanyian daripada video animasi dan juga penilaian berdasarkan kuis permainan word wall. Seterusnya, bagi aspek mereflek, kami menilai semula dan memperbaiki kekurangan yang ada daripada kaedah tunyala ini, tunjuk, nyanyi dan latih dengan melaksanakan latih tubi melalui permainan word wall dan juga nyanyian secara berkala. Seterusnya, bagi aspek pengumpulan data, kami telah memilih 3 item, iaitu yang pertama iaitu menggunakan analisis kandungan, seterusnya pemerhatian dan juga temu bual terhadap pelajar. Seterusnya, dalam pengumpulan data, kami telah menyediakan 5 item iaitu lembaran kerja, yang kedua video animasi sayur-sayuran dalam bahasa Arab, dan yang ketiga adalah permainan kuis word wall, yang keempat temu bual, dan yang terakhir sekali adalah borang senarai semak. Berikut adalah ujian diagnostik dan juga lembaran kerja yang telah kami sediakan. Seterusnya, video animasi sayur-sayuran dalam bahasa Arab. Seterusnya, 2 permainan kuis word wall. Dan ini adalah borang temu bual kajian tindakan yang perlu diisi oleh murid. Dan ini adalah borang senarai semak yang perlu diisi oleh guru pengkaji. Dalam perancangan cara untuk menganalisis data, kami telah memilih 3 item. Yang pertama adalah skema jawapan, dan seterusnya senarai semak dan juga perhatian tidak berstruktur terhadap murid-murid. Seterusnya adalah jadual pelaksanaan kami dalam melaksanakan kajian tindakan bermula daripada 9 hari bulan 4 2023, iaitu kami mengenal pasti dahulu masalah yang wujud. Seterusnya, kami membuat kertas cadangan kajian pada 10 hari bulan 4 dan juga merancang tindakan pada 11 hari bulan 4. Seterusnya, pengumpulan data awal dengan melakukan tinjauan bermula pada 12 hari bulan 4, dan seterusnya kami melaksanakan ujian pra dan juga melaksanakan tindakan bermula tarikh 13 hari bulan 4. Seterusnya, kami menjangkakan akan menjalankan ujian sepaskah bermula pada 18 hari bulan 4. Seterusnya, mengumpul data pada 19 hari bulan 4 dan juga menganalisis data pada 23 hari bulan 4. Dan refleksi kajian kami akan adakan pada 25 hari bulan 4. Seterusnya, penulisan laporan kajian akan bermula pada 26 hari bulan 4. Seterusnya, anggaran kos perbelanjaan kami hanyalah RM7.50 saja. Kami hanya menggunakan kertas A4 dan juga menggunakan kos yang ada itu untuk fotostat kertas dan juga pensel, kerana kami lebih menggunakan bahan-bahan daripada digital berbanding dengan bahan fizikal. Setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.